Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diizinkan olehnya untuk kita berjumpa di alam maya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang baru subscribe channel saya. Selamat datang, salam ukhuwah. Dan kepada mereka yang sudah lama bersama dengan channel saya, masih setia mengunjungi, terima kasih kerana anda tetap bersama dengan saya dan menyokong hasil usaha saya ni. Baik, bicara saya pada pagi ini, hari ini insyaAllah berkaitan dengan bilangan yang sedikit, itulah yang betul. Bilangan yang sedikit, itulah yang betul ataupun itulah yang benar. Okey, apa yang kita nak maksudkan dengan bilangan yang sedikit ni? Okey, baik, kita kembali kepada sirah ataupun perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia bawa agama Islam ni, dia bawa saja pertamanya dia bawa seorang-seorang agama Islam ni. Dia bawa seorang diri saja agama Islam. Kemudian dia pergi kepada kaum kerabat dia. Kemudian dia pergi kepada orang-orang terdekat, rakan-rakan sahabat dia yang terdekatnya. Jadi itulah yang mana pada permulaannya tu kita melihat Islam itu seolah-olah ganjil, terasing daripada masyarakat pada waktu itu. Dan bilangan pengikutnya ataupun penganutnya amatlah sedikit. Walaupun sedikit, itulah yang benar. Itulah yang betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kata ialah bilangan yang sedikit, itulah yang betul ataupun yang benar. Kita melihat kepada kita undur sikit ke belakang lagi. Kita melihat kepada Nabi Musa dan Fir'aun. Cuba kita tengok pengikut Nabi Musa berapa ramai? Tak ramai juga, tak ramai kan? Pengikut Nabi Musa nak berbanding dengan pengikut Fir'aun, bilangannya begitu ramai. Nabi Musa bersama dengan saudaranya Nabi Harun sama-sama memerangi Fir'aun pada masa itu. Dan pengikut Nabi Musa tak ramai. Pengikut Nabi Musa tak ramai. Dan ini membuktikan juga bahawasanya walaupun bilangannya sedikit, tapi ia tetap benar dan betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pandang bahawasanya bilangan yang ramai itu adalah bilangan yang benar. Sebab tak ada. Saya rasa mungkin tak jumpa sejarah lagi kot. Ataupun mungkin ada dalam sejarah, bilangan yang ramai itulah yang betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada. Tetapi kita melihat kepada sirah-sirah perjuangan nabi-nabi terdahulu. Okey, Nabi Muhammad, Nabi Musa. Okey, apa lagi? Okey, kita undur lagi ke belakang. Zaman sebelum sebelum nabi kita lagi, iaitulah Ashabul Kahfi. Kita lihat Ashabul Kahfi ni tak ramai, 7 orang sahaja dalam satu bandar ataupun dalam satu daerah lah, kita kata satu negeri. Hanya 7 orang sahaja yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita ambilkan satu negeri ataupun satu daerah tu, mungkin dalam berpuluh-puluh ribu kan. Hanya daripada berpuluh-puluh ribu itu, andaikan kita kata 20,000, 50,000, 7 orang saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi itu sendiri. Makna kata ialah walaupun bilangannya sedikit, tapi mereka adalah orang yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul di sisi Allah Subhanahu wa taala, demi nak menjaga akidah mereka itu sendiri. Dan hari ini saya nak bagi tahu hari ini bahawasanya kita jangan ingat bilangan yang ramai itulah bilangan yang betul, bilangan yang benar. Jangan ingat begitu. Dan sebenarnya ada kalanya kita tengoklah kepada peristiwa-peristiwa ataupun sirah-sirah orang terdahulu.
bahawasanya kadang-kadang kita merasakan apa yang kita perjuangkan ini, apa yang kita rasakan ini kita salah. Tapi selagi mana kita berpegang dengan Al-Quran, selagi mana kita berpegang dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita rasa kita betul, teruskan. Kita rasa kita betul, pendapat kita betul, teruskan. Dan bukan kita keseorangan, mungkin ada lagi orang yang hampir sama fikrah dia ataupun pendapat dia macam kita. Teruskanlah, kerana kita masih lagi berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia ataupun kita dianugerahkan apa? Otak. Otak ni untuk kita berfikir, supaya kita ni jangan jadi pak turut, jangan jadi macam lembu kena cucuk hidung. Jadi kita gunakanlah segala ilmu kita yang ada, mata, akal, fikiran untuk mengkaji sama ada benda ni betul ataupun benda ni salah. Mentang-mentang kita ada kita ada orang dah yang pakar dalam bidang ni, kita tak semestinya menerima bulat-bulat apa yang mereka katakan. Kita boleh baca, kita boleh kaji. Selagi mana kita ada kudrah, selagi mana kita ada kemampuan, kita boleh baca, boleh kaji. Dan tak betul, kita boleh bawa bincang, kita boleh bawa kita boleh bagi tahulah pada mereka yang lebih arif bahawasanya ni macam dah bercanggah, apa pula ini ada pendapat yang kata begini, boleh tak pendapat begini. Maksudnya begitu. Dan kita kena ingat satu perkara bahawasanya di akhir zaman ini banyak fitnah-fitnah berlaku. Ujian-ujian berlaku. Tak kira macam-macam, bermacam-macam ujian berlaku. Ujian ilmu, fitnah ilmu, fitnah dari segi ataupun ujian dari segi amal ibadah kita. Berapa ramai dah orang kata dah berkhilaf tentang amal ibadah kita hari ni. Soal penjarakan dalam solat, soal saf dalam solat, tutup masjid dan sebagainya. Kan, berapa ramai dah khilaf. Seolah-olah macam golongan yang ada satu golongan pro kepada penjarakan solat, ada satu lagi golongan yang pada anti kepada penjarakan solat. Masing-masing ada dalil, masing-masing ada bukti. Ya, kita ada akal, kita boleh berfikir dan kita boleh ambil yang mana yang kita nak. Dengan syarat itu adalah berpandukan kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kena ingat di akhir-akhir zaman nanti Allah Taala akan saringkan seolah macam tapis, yang manakah golongan yang betul-betul memperjuangkan sunnah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kategorikan dia di puak golongan mukmin. Dan mereka yang macam-macam nak tak nak gitu, Allah Taala akan letakkan mereka ini di kalangan golongan yang munafik. A'udzubillahi min zalik. Itu yang kita takut pada akhir zaman ini, fitnah. Fitnah yang mana fitnah yang kita tidak nampak. Fitnah duhaimak itu sendiri. Susah untuk kita nak bezakan di antara yang mana satu betul, yang mana satu salah. Sehingga kan ulama-ulama sendiri pun akan terkena fitnah duhaimak ini. Tak terkecuali. Apatah lagi kita orang awam ini. Ulama pun akan terkena juga. Jadi sama-samalah kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman kita, menjaga akidah kita, terutama sekali kita yang hidup di akhir zaman ini, insya-Allah. Dan sudah pastinya kita ini nak mahukan kepada menjadi orang mukmin yang betul-betul mukmin, tidak tergolong di kalangan mereka yang digelar sebagai munafik di akhir zaman ini. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami apa yang benar itu benar, dan tunjukkanlah kepada kami juga apa yang batil itu batil, serta jauhilah kami daripadanya. InsyaAllah semoga berjumpa lagi, bertemu lagi di lain channel, di lain episod ataupun lain masa nanti, insyaAllah. Saya doakan semoga anda berjaya dunia dan akhirat. Sekian, Assalamualaikum. Anda pasti awesome.